Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu, sepatutnya 12 Mei ini adalah tarik untuk bersara wajib bagi KP SPRM ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia hari ini, yaitu Tan Sri Azam Baki. Namun, setelah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, akhirnya Azam Baki meneruskan khidmatnya selama setahun lagi. Nah, banyak cakap-cakap tentang kontrak Azam Baki yang diteruskan selama setahun lagi. Ada yang kata PN senyum, ada yang kata PH pula terdiam, tergamam disebabkan penyambungan kontrak beliau. Namun tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya Azam Baki buat satu pendedahan yang amat mengejutkan Malaysia, tidak kira dari pemimpin pembangkang, dari pemimpin kerajaan. Disebabkan Azam Baki, walaupun sebelum ini beliau ada terpalit dengan skandal tentang saham, akhirnya saudara-saudara, di mana sebelum ini Azam terpalit dengan skandal pemilikan saham yang menimbulkan persoalan mengenai konflik kepentingan, dan jika jumlah saham tersebut mampu dimiliki dengan gaji sebagai seorang penjawat awam. Nah, itu menjadi persoalannya. Namun, saudara-saudara, ada satu pengakuan Azam Baki hari ini berkaitan pula dengan rasuah RM30 hingga RM40 bilion yang pasti mengejutkan ramai. Di dalam sebuah artikel, Ketua SPRM membuat kenyataan, "Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya." Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang tempo perkhidmatannya dilanjutkan setahun lagi tidak terganggu dengan para pengkritiknya. Dalam temu bual dengan New Straits Times, dia ditanya tentang asakan pelbagai pihak yang menyerangnya, kiri, kanan, dan tengah. "Saya oke saja, memang ada yang tidak suka atau mahu saya keluar dari sistem. Kamu tak suka saya, itu bukan masalah saya." Bagaimanapun, di dalam isu sebelum ini di mana beliau terpalit dengan pemilikan saham, akhirnya dia mendakwa saham itu bukan miliknya, tetapi dibeli oleh abangnya atas namanya. Ini menyaksikan Suruhanjaya Security ataupun SC, kemudiannya turut menyiasat jika terdapat kemungkinan penyalahgunaan akaun dagangannya. SC akhirnya mendedahkan bahwa Azam mempunyai kawalan penuh ke atas akaun dagangannya sendiri dan tiada dagangan proksi yang terlibat. Menurut Azam Baki, agensi itu sedang menangani lebih banyak kes rasuah, membabitkan pegawai tinggi kerajaan serta wanita. Kita melihat peningkatan jumlah wanita yang terlibat dalam rasuah. Pada tahun 2019, hanya 9 wanita yang disabitkan dengan jenayah berkaitan rasuah. Tetapi ini melonjak kepada 57 tahun lepas. Ini menunjukkan bahwa wanita juga terdedah dengan rasuah. Mendedahkan bahwa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar negara boleh hilang akibat rasuah. Azam berkata, SPRM tidak menumpukan kepada kes kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Ini berjumlah sehingga RM30 bilion hingga RM40 bilion setahun. Sekiranya kita boleh selamatkan sekurang-kurangnya RM10 bilion, itu sudah memadai. Kamu juga boleh menggunakan uang itu untuk membayar bonus kepada rakyat. Nah, saudara-saudara, akhirnya Tan Sri Azam Baki yang dilanjutkan perkhidmatannya selama 1 tahun lagi, akhirnya beliau membuat kenyataan berkaitan dengan jumlah yang boleh diselamatkan, yaitu berjumlah sehingga RM30 bilion hingga RM40 bilion. Mendedahkan bahwa 2 hingga 4% daripada keluaran dalam negara kasar boleh hilang akibat rasuah. Azam berkata, SPRM
tidak menumpukan kepada cash kepentingan awam untuk mengurangkan ketirisan. Beliau juga berkata, sekiranya boleh selamatkan sekurang-kurangnya RM 10 bilion, itu sudah memadai. Nah, melalui rasuah juga, melalui pembantrasan rasuah juga, sekurang-kurangnya 10 bilion sudah memadai jika dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara, itulah kenyataan dari Azam yang bagi saya pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang saya amat hormati semua, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita digemparkan dengan dua penangkapan yang amat mengejutkan. Walaupun sebelum ini kita mendengar juga bahwa Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang diteruskan perkhidmatannya setelah diperkenan agung dan juga dipercayai atas nasihat kerajaan, atau lebih spesifiknya adalah atas nasihat Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, hari ini saya nak sampaikan satu lagi berita panas ataupun satu pendedahan panas berkaitan dengan rasuah, dan ini saya boleh katakan dua pemimpin yang didapati minta suapan lebih RM 100.000. Dua bekas ketua bahagian syarikat swasta industri getah ditahan SPRM. Dua bekas ketua bahagian sebuah syarikat swasta industri getah direman SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, kerana disyaki menerima rasuah berjumlah lebih RM 100.000 daripada kontraktor bagi mendapatkan projek pembelian mesin dan pembekalan barang. Kedua-dua lelaki berusia antara 45 dan 80-an itu tersebut ditahan di Ibu Pejabat SPRM kira-kira pukul 9 malam ketika hadir memberi keterangan. Artikel ini diterbitkan pada 10 Mei 2023. Menurut sumber, suspek terlibat masing-masing dipercayai meminta daripada kontraktor wang suapan berjumlah kira-kira 83.000 dan RM 50.000 bagi tujuan kontraktor mendapatkan projek pembelian mesin pemotong serta barangan perindustrian getah antara tahun 2019 hingga 2020. Magistrat Muhammad Dini Syazwan Syukur mengeluarkan perintah reman terhadap suspek berusia 80-an selama 3 hari bermula hari ini sehingga 12 Mei, manakala seorang lagi suspek berusia 45 tahun direman selama 4 hari bermula hari ini hingga 13 Mei. Ia selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut pagi tadi di Mahkamah Magistrat. Sementara itu, Pengarah Kanan Siasatan SPRM, Datuk Seri Syamuddin Hasim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM. Menurut pengetahuan tuan-tuan dan puan juga, sepatutnya 12 Mei adalah tarikh bersara wajib untuk KP SPRM Tan Sri Azam Baki. Namun pada akhirnya setelah diperkenan oleh Agung, Tan Sri Azam Baki telah meneruskan perkhidmatannya selama setahun lagi. Pada akhirnya saudara-saudara, hari ini pula kita digemparkan, walaupun kita digemparkan, dua lagi pemimpin, saya boleh katakan pemimpin, ataupun dua bekas ketua bahagian syarikat swasta industri getah ditahan SPRM, disebabkan meminta suapan lebih RM 100.000. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.